Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel. Hari yang bakal menggembirakan anda sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Menurut YB Fahmi, Perdana Menteri kita bakal umumkan berita gembira. Inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda kenyataan terkini daripada YB Fahmi. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin berkongsi dengan anda berkaitan dengan kenyataan terkini daripada YB Fahmi, yang mana ada kabar gembira daripada Perdana Menteri untuk hari esok. Itu antara apa yang dinyatakan oleh YB Fahmi. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan satu pengumuman baik berkenaan dengan barangan makanan esok, kata Menteri Komunikasi YB Fahmi hari ini. Katanya pengumuman itu adalah hasil kerjasama baik dan persefahaman yang dicapai antara pihak kerajaan dan juga sektor industri sebagai usaha untuk membantu rakyat. Katanya kita tunggu daripada Perdana Menteri esok. Intronya berkaitan dengan serba sedikit barang makanan yang lazim kita makan seharian. Jadi ada berita baik daripada Perdana Menteri. Tambah YB Fahmi lagi, ia menunjukkan bahawa apabila kita ada kerjasama yang baik dari sektor industri, pihak kerajaan dan ada persefahaman bahawa niat kita adalah untuk rakyat. Jadi kita berupaya untuk buat pengumuman seperti yang akan diumumkan Perdana Menteri hari esok, katanya kepada pemberita. YB Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Maidin Mat Pantai Dalam dan menyampaikan sumbangan Aidiladha kepada penduduk di Parlimen Lembah Pantai. Ditanya sama ada pengumuman itu mengenai beras ataupun sebaliknya, YB Fahmi berkata semua pihak perlu menunggu pemakluman istimewa itu esok. Sementara itu YB Fahmi berkata dia menghargai pembukaan Maidin Mat di Lembah Pantai yang menawarkan produk dan barangan segar dalam harga yang berpatutan. Dia turut memuji tindakan pihak pengurusan pasaraya itu kerana tidak menaikkan harga barang seperti yang dilakukan beberapa peniaga lain atas alasan penyasaran subsidi diesel yang dilaksanakan oleh kerajaan. Pengarah urusan Maidin Muhammad Holding Berhad Dato' Dr. Amir Ali Maidin jelasnya tadi, tidak perlu ada kenaikan harga barang kerana subsidi diesel bagi sektor logistik masih diteruskan dan mereka masih menerima subsidi diesel dengan RM2.15 1 liter. Jadi subsidi untuk logistik dan sebagainya, subsidi itu dikekalkan. Jadi jangan terpedaya dengan kata-kata daripada Cyber Trooper Perikatan Nasional, pembangkang Walaun-Walauntin. Jadi katanya lagi, jadi saya tegaskan langkah penyasaran subsidi kerajaan adalah untuk membantu aktiviti penyeludupan dan laporan KPDN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, menunjukkan berlaku perubahan dari segi pola jualan diesel yang cukup mendadak dan ini memberi keyakinan kita untuk meneruskan subsidi kepada kumpulan yang layak dan memerlukan adalah tepat, katanya. YB Fahmi turut meminta orang ramai memanfaatkan aplikasi Price Checker yang dibangunkan KPDN bagi membuat perbandingan harga dan mendapatkan barangan harga yang lebih murah. Dalam pada itu, YB Fahmi berkata pihaknya juga telah memulakan usaha untuk memanfaatkan produk tempatan sebagai barangan pilihan dalam memberi semangat kepada orang ramai. YB Fahmi berkata usaha itu dapat membantu produk tempatan terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS yang dijamin kualiti yang berpatutan diperkenalkan kepada semua peringkat. Baik, jadi kita menantikan apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dikatakan ada pengumuman esok, berita baik, berita gembira untuk rakyat Malaysia. Alright. Jadi sebelum saya akhiri dan kita menantikan apakah berita baik yang bakal diumumkan itu, saya juga ingin berkongsi sedikit kenyataan Perdana Menteri mengatakan bahawa pengusaha bas sekolah boleh rayu subsidi diesel. Itu antara kenyataan terkini Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat pengusaha bas sekolah dan juga syarikat yang tidak menerima subsidi susulan penyasaran subsidi diesel masih boleh merayu dan sekiranya layak permohonan mereka akan dipertimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan memastikan semua golongan sasar yang layak akan menerima bantuan.
Kalau dia perlu dan memang itu untuk bas sekolah, kita bagi, ya boleh ada masa untuk merayu dan kita akan berikan. Tetapi kalau sengaja diambil peluang, kalau syarikat-syarikat besar, syarikat pelancongan yang untung besar, tak munasabah dapat subsidi katanya. Subsidi ini diberikan kepada orang susah, katanya ketika berucap merasmikan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Krian di Bagan Serai, Perak hari ini. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad serta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zaifrul Tengku Abdul Aziz. Anwar Jang juga Menteri Kewangan sekali lagi memberikan amaran kepada pengusaha bas sekolah ya yang menerima subsidi tapi menaikkan harga tambang bahwa lesen mereka akan ditarik. Dia berkata kerajaan turut mengambil maklum kebimbangan rakyat mengenai kenaikan harga barangan keperluan dan perkhidmatan susulan penyasaran subsidi diesel. Ada yang tanya, harga barang naikkah? Saya kata kita akan pantau. Ada orang anak naik bas sekolah, dia kata nak naik ke harga. Saya kata kita akan pantau, kita mau semua yang layak dapat subsidi. Itu antara jawapan daripada Perdana Menteri ketika ditanya ya soalan-soalan berkaitan dengan isu subsidi minyak diesel ini. Jadi sahabat-sahabat semua, sebenarnya tidak ada alasan ya, sebenarnya tidak ada alasan untuk peniaga-peniaga mereka-mereka yang terlibat dalam perkhidmatan ini seperti bas sekolah, nelayan, petani ya, mereka tidak punya alasan untuk menaikkan harga. Kerana apa sahabat semua? Sekali lagi saya akan tunjukkan dengan anda kenapa mereka tidak seharusnya ya menaikkan harga. Sedangkan kalau kita lihat seperti mana kenyataan Perdana Menteri, Menteri Kewangan 2, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan yang membuat begitu detail saya berkaitan dengan isu ini. Tetapi ada cubaan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan alasan ini ya untuk mereka menaikkan minyak, menaikkan harga dan sebagainya. Okey, untuk yang pertama mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui perkara ini, jadi saya ingin kongsikan ya bersama dengan anda. Jadi penyarasan subsidi diesel tiada sebab untuk naikkan tambang, bas sekolah, bas ekspres dan sebagainya. Kerana apa sahabat semua? Kerana ya bas sekolah dan bas ekspres kekal menikmati minyak diesel bersubsidi pada harga RM1.88 seliter. Jadi ini kalau ada bas sekolah kah, bas ekspres kah yang menaikkan harga ini, itu adalah tanggungjawab kita sahabat semua untuk yang memaklumkan dan juga melaporkan. Ya, karena seperti yang mana yang kita lihat, ya ada beberapa 10 pengangkutan awam ya yang turut menerima dan juga menerima subsidi ya untuk minyak diesel ini. Antaranya bas sekolah, bas ekspres, bas mini, bas berhenti, bas pengantara, kereta sewa, taksi, van, lori, ambulans dan kereta bomba ya. Masih lagi mendapat juga menikmati diesel bersubsidi pada harga RM1.88. Untuk seterusnya, penyasaran subsidi diesel tidak wajar untuk mereka naikkan harga. Sekali lagi, kerana apa sahabat-sahabat semua? Kalau kita lihat gambar raja ini, ini dia gambar raja ini, memang tidak patut untuk mereka mengambil kesempatan ya daripada kesempitan. Kerana kalau kita lihat sekali lagi ya, lori antaranya ya, lori ikan, lori ayam, sayur, lori sayur hinggalah lori besar kekal menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.15. Jadi sekali lagi ya, tidak wajar jika ada beberapa pihak yang cuba mengambil kesempatan ya daripada penyasaran subsidi minyak diesel ini. Dan 23 kenderaan pengangkutan logistik terima subsidi ya di bawah Budi My Subsidi Diesel. Jadi sekali lagi sahabat semua, adalah tanggungjawab kita untuk melaporkan, membuat laporan sekiranya ya harga ayam naik ya, harga sayur hinggalah harga makanan ini naik. Jadi ya anda harus ya melakukan tanggungjawab bersama. Dan yang seterusnya adalah penyasaran subsidi bantuan tunai setiap bulan RM200 untuk individu pemilik kenderaan berdiesel ya, pendapatan RM100,000 setahun ke bawah. Ini adalah untuk budi individu. Maksudnya
setiap individu di Semenanjung, ya, Sabah dan Sarawak, ya, tidak terkesan sebab ya subsidi itu masih diteruskan. Jadi kalau di Sabah dan Sarawak ini ada kenaikan mendadak hanya kerana kononnya ada kenaikan minyak diesel, subsidi minyak diesel itu ditarik di Semenanjung, maka kita boleh buat laporan sahabat-sahabat semua. Itu adalah hak kita. Jadi sesiapa saja di Semenanjung sana yang memiliki kenderaan yang menggunakan minyak diesel dengan pendapatan 100,000 dan ke bawah setahun, mereka layak untuk memohon. Petani, penternak, pekebun kecil, apalagi ya, mereka juga turut mendapat bantuan tunai setiap bulan ya untuk agri commodity. Jadi setiap bulan 200. Jadi sekali lagi, ini adalah tindakan daripada pihak kerajaan untuk mengurangkan bebanan daripada ataupun mengcover semula kenaikan ya harga minyak diesel itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada kerajaan. Penyasaran subsidi diesel nelayan turun laut kos masih sama. Ini yang paling rendah antara yang lain-lain sahabat-sahabat semua. Jadi nelayan sekali lagi kalau nelayan terus menikmati diesel bersubsidi pada harga RM1.65 seliter. Jadi tiada alasan juga ya untuk harga ikan kah, ketam kah, udang kah itu dinaikkan. Jadi sekali lagi ya, ini yang paling terendah untuk para nelayan dapat ya, itu RM1.65. Yang manakala 23 kenderaan pengangkutan logistik termasuk pengangkutan hasil laut terima subsidi diesel pada harga RM2.15 di bawah minyak diesel bersubsidi. Jadi sekali lagi sahabat semua, ini adalah satu perkara yang jelas bahawa tindakan setengah pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan itu, hak kita untuk membuat laporan. Kerana kerajaan dengan telus, dengan detailsnya ya, masih untuk mengekalkan sebenarnya beberapa subsidi ya diesel ya. Jadi tanggungjawab kita untuk membuat laporan sekiranya ia berlaku di sekeliling kita. Terima kasih. Jadi itu dia. Nantikan berita gembira daripada Perdana Menteri hari esok sahabat semua. Dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.